Selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Tan. Mari kita sambung belajar tajuk 7.3 Sistem Ahli dalam bab 7. Baiklah, dalam bab ini kita akan melihat tajuk pengenalan, pembentukan sistem ahli, senarai ahli dalam sistem ahli, ciri-ciri sistem ahli dan kepentingan sistem ahli. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Datuk Onn Jaafar meminta agar ditambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan. Selari dengan dasar British membawa kepada pembentukan sistem ahli. Baiklah pelajar. Sistem ahli bermaksud sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Tujuannya ialah memberi latihan pentadbiran kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran sebelum British memberikan kemerdekaan. Baiklah pelajar, kita teruskan ke tajuk pembentukan sistem ahli. Pada tahun 1951, Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British, mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan, iaitu MPP, diberi tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Sistem ahli memberi latihan pentadbiran kepada penduduk tempatan sebelum British memberi kemerdekaan. Sistem ahli dilaksanakan pada bulan April 1951 hingga Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya MPP diadakan pada bulan Julai 1955. Tiga portfolio kekal di bawah pentadbiran British, iaitu yang pertama, hal ehwal ekonomi, yang kedua, perindustrian dan perhubungan sosial, dan ketiga, perumahan dan kerja raya. Pada tahun 1954, berlaku rombakan sistem ahli. Beberapa portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara PTM, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, yang menjadi anggota Majlis Perundangan Persekutuan. Seterusnya, marilah kita lihat senarai anggota dalam sistem ahli. Yang pertama, Datuk Onn Jaafar sebagai ahli hal ehwal dalam negeri. Yang kedua, EEC Turaisinggam, iaitu ahli pelajaran. Lee Tiang Keng, ahli kesihatan. Tunku Yaakob
Ibni Sultan Abdul Hamid, ahli pertanian dan perhutanan. Seterusnya, Datuk Mahmud Mat selaku ahli tanah, lumbung dan perhubungan. Seterusnya, Datuk Nik Ahmad Kamil, iaitu ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar. Ketujuh, H.S. Lee, ahli pengangkutan. Dan akhir sekali, Dr. Ismail Abdul Rahman, ahli hasil bumi. Siapa tokoh ini, pelajar? Pasti anak murid kenal kan? Selaku Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Datuk On juga bertanggungjawab untuk menjaga hal ehwal imigran, penyiaran dan pencetakan, hubungan negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat, hal ehwal menunaikan haji, pendaftaran kerakyatan, perkahwinan, dan akhir sekali kematian. Seterusnya, mari kita meninjau ciri-ciri sistem ahli. Yang pertama, ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Ciri yang kedua, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Ciri yang seterusnya, sistem ahli merupakan satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Yang pertama, menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Yang kedua, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Yang ketiga, merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Yang keempat, menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Secara kesimpulannya, sistem ahli memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan. Hal ini sesuai dengan dasar British yang memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan negara kita. Baiklah pelajar, sekian perkongsian Cikgu Tan untuk kali ini. Sehingga kita jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.